Manusia dicipta untuk mentaati penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia fana hanya sementara, sebagai ladang menyemai benih sebelum ajal datang menjemput, lalu akan dihidupkan kembali di alam akhirat yang kekal abadi. Jangan disia-siakan waktu yang masih ada sebelum datang penyesalan yang tidak berguna. Istiqomah melakukan amalan-amalan yang baik sebagai sumber magnet pahala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan sehingga kalian sendiri bosan. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit." Bersama kami, Humanitarian Care Malaysia, MyCare, membantu menyalurkan pek makanan dan pek berbuka kepada 100,000 orang termasuk rakyat Yaman, Syria dan Palestin. Kepada yang ingin membantu, boleh menghubungi 018 908 9282 atau ke Facebook MyCare. Ramadan kita nikmat bersama. Alhamdulillah, hari kedua Ramadan kita masih ada rezeki untuk meneruskan amalan-amalan yang diredai Allah. Seperti dalam bingkisan tadi ada menyebut, amalan yang paling Allah suka ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jadi hari ini bersama dengan Ustaz Roslan Mohamad, pendakwah yang dikenali, kita ingin mengetahui sebagai seorang Muslim, kenapa kita tidak boleh berhenti beramal pada bulan Ramadan. Andai ini amal terakhir, bagaimana untuk kita menjadi hamba yang diredainya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Ramadan. Salam Ramadan Ustaz. Allahu Akbar. Amin, amin. Comel Ustaz hari ni pakai baju warna pink ni ya. Dia pakai semi raya. Semi raya. Itu dia kan. Jadi Ustaz, kenapa sebagai seorang Muslim hidup kita di atas muka bumi ni, seboleh-bolehnya kita nak kumpul pahala dan kena beramal sebanyak mungkin? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binasta'in. Amma ba'd. Berkasih saudara Hanan dan salam Ramadan buat semua para penonton yang di luar sana. Mudah-mudahan Allah merahmati kita insya-Allah. Baik. Bercakap tentang soal pahala. Ingatlah tuan-tuan, pahala adalah bekalan abadi buat kita. Dalam hidup ni Hanan, 3 perkara sebenarnya. Pertama, ilmu adalah pemandu kita. Yang kedua, iman penyelamat kita. Dan pahala bekalan kita. Maknanya pahala ni tuan-tuan, satu rezeki paling besar, itu merupakan senjata utama kita depan Allah Azza wa Jalla. Dalam agama kita ni, solat berpahala, sedekah berpahala, tolong orang berpahala, berzikir pahala. Jadi semua ini koleksi kita. Jadi apalagi dalam kerangka kita Ramadan ni, kita cuba nak catatkan pahala yang berterusan dengan sedekah, dengan derma, infak seumpamanya. Sebab yang keduanya ialah pahala tuan-tuan merupakan satu pintu kemenangan di Allah Azza wa Jalla. Di pada masya-Allah tak pandang kita sebagai orang Melayu, orang Cina, orang India, Arab dan sebagainya. Allah pandang banyak mana amal kau pada aku. Wajah putih ke, hitam ke, orang kaya tak kaya, Allah tengok amalan kita. Jadi silah kita rasa merupakan satu sendi yang penting, satu sendi penting yang wajib kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan agama kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kenapa kita nak kena jadikan pahala itu sebagai satu benda berterusan? Kerana selagi mana Allah beri kita tadi kekuatan. Hari ini, kalau kita ada kekuatan, katalah kaki tak boleh melangkah, tangan tak bergerak, nak buat apa lagi? Nak pegang Quran pun tak boleh. Betul. Nak ke surau tak dapat. Jadi selagaimana kita ada kekuatan fizikal dengan mata yang melihat, tangan boleh megang, gunakanlah untuk berinfak, derma sebagai contoh, supaya apa? Supaya kongsi pahala kita makin hari makin meningkat dan makin membesar, membiak. Yang ketiga, yang keempat ialah kerana pahala dia takkan berhenti. Pahala dia akan mengalir. Sebab dalam agama dipanggil sebagai sadaqatun jariyatun. Sedekah yang berpanjangan. Jariah ni ke bahasa Arab, bukan Jawa. Jadi maknanya benda yang mengalir. Jadi benda sedekah ni benda mengalir berterusan. Si mati dah mati sekalipun, tapi sedekahnya akan terus mengalir. Itulah pahala merupakan penyelamat kepada kita, merupakan bekalan buat kita. 3 tadi lah kan. Ilmu pemandu, yang kedua iman penyelamat, ketiga adalah pahala merupakan bekalan kita.
Itu Jom dia 3 perkara yang kita perlu ada ambil dalam kesempatan hidup itu, kita. insyaAllah. InsyaAllah kan. Jadi Ustaz, kalau kita tengok kan fitrah manusia ni dia selalu mengharapkan ganjaran ataupun keuntungan yang banyak kan. Contohnya dalam perniagaan, mestilah dia nak keuntungan berlipat kali ganda. Dan kalau boleh nak cepat Ustaz kan. Jadi kita pun macam tu juga Ustaz. Kadang-kadang kan orang Melayu lah terutamanya kan suka menolak nak jalan shortcut kan Ustaz. Jadi ada tak kalau dalam bab-bab beramal ni, ada tak amalan-amalan yang kita buat sikit tapi Allah beri ganjaran pahalanya yang banyak? Wujud ke Ustaz konsep macam tu? Betul. Konsep tu wujud, dan Islam agama yang sentiasa mengajak kita supaya mencari sesuatu yang berpanjangan pahala walaupun sikit. Tapi janganlah salah faham pula. Ya, janganlah kerana kita nak kaya tipu orang. Ini pun tak boleh. Betul. Sementara nak kaya cepat-cepat, kita pun jual barang yang tak ada kualiti, makanan yang dah recycle, itu namanya bahalul ya. Tahu lah kan? Kasar Ramadan apa sikit. Nak silaplah. Nak kaya cepat tiba-tiba buat makanan yang recycle dah 2 hari lepas. Itu namanya satu jenayah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam soal pahala ni, ada benda sikit kita buat tapi berterusan panjangan. Contohnya amal jariah kita, infak ini. Saya kena tekan sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi berjanji kepada kita. Dalam hadis sahih Nabi kata apa? Ada 3 perkara bila anak Adam meninggal dunia, hadis Imam Muslim, Imam Ahmad, tidak akan putus melainkan berpanjangan. Apa kata Nabi? Sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah ini satu benda kecil. Kita sumbang tak banyak. Katalah 10 sen. 10 sen bagi Allah besar nilai. Sebab apa? Dengan keikhlasan kita. Bukan soal kuantiti. Tapi kalau kuantiti banyak tu lagi bagus. Silakan tengok keadaan lah. Tapi kita rasa kita mampu RM1. RM30 macam kita MyCare sekarang. Kita anjurkan dengan pack-pack RM50, 100 contohnya. Apalah makna sangat besar sangat RM50. Sedangkan nun di luar sana, rakan seagama kita kelaparan, pakaian tak cukup, kediaman tak lengkap, lapar dalam sulur Ramadan pula. Kita mungkin boleh makan menu yang penuh meja, mereka meja pun tak ada, menu pun tak ada kecuali air kosong, kecuali gandum yang kita terasa sangat. Jadi kalau kita rasa bahawa pahala ini sikit, buat amal sikit berpahala, betul. Sebab contoh sedekah tadi, Nabi kata apa? Sadaqatin jariyatin, amal jariah itu kamu buat akan berpanjangan. Jadi yang penting ialah Islam memang ajar macam. Sebab apa? Sebab begini, kaedah agama mudah saja. Kata para ulama, kalaulah dalam soal amal namanya sedekah mesti kuantiti banyak, mana si miskin tak ada harapan lah. Betul. Si kaya macam Hanan tak apalah, sekadar derma 100. Contoh. Amin lah ya. Amin. Tapi kalau saya orang miskin, tak mampu 100, hanya RM1, jadi tidak adil kepada saya kan. Sedang saya dapat, jadi saya boleh sumbang RM1. Tapi ia berterusan kerana keikhlasan saya kepada Allah. Jadi merupakan satu di antara orang kata apa, nilai penting dalam agama, sikit tapi dia berpanjangan, Allah akan jadikan sebagai pahala yang berterusan insya-Allah. Baik. Insya-Allah. Jadi Ustaz, bila berkata pasal pahala yang berterusan ni, kalau boleh kita naklah cari amalan yang pahalanya berterusan hingga kita mati besok kan Ustaz. Jadi biar pahala tu terus mengalir dalam diri kita. Jadi mungkin Ustaz boleh ulaskan tentang pahala yang berterusan sehingga mati. Justru kita fokus sangatlah dalam kesempatan dah 2 Ramadan tuan-tuan, kita merayu dengan penuh keikhlasan sebab kita nak Allah berikan kita nilai tambah dalam kehidupan beragama kita. Dunia tak selama kita tunjang dan nikmat kita selama kita nikmati. Sampai masa kita akan dimatikan Allah Azza wa Jalla, ketika itulah kita mungkin akan terasa kita punya duka cita. Sebab apa? Dalam hidup kita sumbang tak pernah, beri tak pernah, dan apa tak pernah. Jadi ini satu kerugian. Jadi bagi saya, berdasar kepada kenyataan kita sekarang, kita cuba mengambil sunnah dalam infak ini. Sebab apa? Sebab Allah berjanji kepada kita, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu sumbang dalam kerja agama kerana orang, kerana Allah Azza wa Jalla, kerana Allah Azza wa Jalla, demi untuk orang lain lebih mendapat keberkatan, keselamatan, jangan bimbang kata Allah, Allah akan ganti. Sebab apa? Wa kharazkin Allah, Tuhan yang Maha Pemberi. Jadi asas dalam agama ni ialah kita lihat dalam kacamata yang penuh kisafan. Itu apa dia? Yang pertama tuan-tuan, Allah tidak akan mengecewakan kita. Sebab harta kita milik Allah Azza wa Jalla. Apa kita ada milik Allah, kita infaklah. Sebab tu dalam kesempatan yang ada ni, saya merayu kepada diri saya lah, bukan cakap pada orang. Tuan-tuan kita bersama, bila kita menyumbang kerana Allah Azza wa Jalla demi untuk keselamatan orang, itu satu titik kebahagiaan. Nun di alam sana, ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa kurbata akhihi almu'min nafasallahu kurbahu yaumal qiyamati. Siapa yang boleh tolong orang dalam kepayahan, Allah akan tolong dia di padang mahsyar nanti. Jadi hari ini berapa ramai kalangan rakan kita yang hilang pakaian, tak ada pakaian, nun di Somalia, nun di Iraq, nun di Yaman, di Palestin, termasuk dalam negara kita sekalipun. Ramadan ni tuan-tuan, pengkalan penting.
tak boleh bagi sikit, banyak pun tak apa, tak ada masalah. Betul Ustaz. Kamu terima? Ya, Tak kan? boleh sikit, banyak pun tak apa. Tak boleh sikit, Tak banyak boleh pun tak sikit, apa kan? tak boleh banyak, sikit pun tak apa. Yang penting adalah ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Betul InsyaAllah. tu, Masya Allah. Jadi Ustaz, andai ini amal terakhir di bulan Ramadan yang mulia ini, bagaimana cara untuk penonton Al-Hijrah hari ini terus istiqamah mengejar pahala dan melakukan ibadah agar perakhiran hidup kita ni semuanya dalam husnul khatimah? Baik. Dia Hanan beginilah, kita harap kalau kita dimatikan Allah Azza wa Jalla pada bila-bila masa, kita nak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Makna kita dimatikan dalam kita sedang berpahala, sedang buat kebajikan, buat kebaikan, sedang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya kalau kita nak dalam redha Allah, bukan mati yang Allah murkai, maka ambil kesempatan. Dan di antara amalan yang paling mudah sekali, yang paling mudah dan paling terbaik ialah menyumbang, memberi sedekah. Sebab apa? Sebab itu amalan yang paling simple. Nak sedekah sekarang boleh, di masjid boleh, luar masjid boleh, pada anak yatim. Jadi itu bukan. Kalau solat semayang itu mungkin ada waktu tentu kan. Tapi bab sedekah ini bila kita dapat jadikan sebagai satu perjalanan kita, akan mudah. Kita fikir malam siang, macam mana aku nak tolong orang, nak bantu orang. Sikit pun dia, banyak pun dia, maka ini merupakan jalan kita. Jangan bimbang sebab Allah tidak pernah mengecewakan orang yang hatinya dermawan, hatinya penuh dengan keinsafan, nak tolong orang, bantu orang. Apa? Kita ni manusia bersaudara. Janganlah kita tengok orang kacamata, alah pada muka dak. Kita nak kita bahagia, dia bahagia. Orang bahagia, kita bahagia. Tak nak orang celaka, kita bahagia, tak nak. Ini bukan akhlak sebagai orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Innamal mu'minu ikhwah, orang beriman bersaudara. Saudara maksud apa? Hubungan keimanan, hubungan secara fizikal, termasuklah infak tadi. Jom tuan-tuan, MyCare sedia menerima tuan-tuan untuk membantu rakan kita yang lain. Mudah-mudahan ialah pahala kekal kita sampai kiamat syurga menanti, insya-Allah. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz dengan penerangan yang cukup padat, dan saya amat tertarik dengan poin Ustaz. Antara cara untuk kita mendapat pahala berterusan ialah jangan berhenti memberi makan kepada fakir miskin. Jadi ayuh kita sama-sama menyokong dan bantu usaha Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare untuk sama-sama memberi makan kepada 100,000 orang di negara-negara bergolak seperti Somalia, Yemen, Gaza, Syria. Jadi anda boleh menyalurkan sumbangan seperti yang tertera di kaca TV anda. Scan QR code sekarang dan anda juga boleh bank in ke akaun yang tertera di kaca TV anda. Jadi sama-sama kita rebut peluang. Hari ini baru 2 Ramadan, ada lagi 28 Ramadan. Andai ini amal terakhir kita dalam bulan Ramadan kan, kok besok dah tak jumpa Ramadan. Jadi cepat-cepat laksanakan amal anda sekarang juga. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini.